Sallallahu alaihi wasallam dulu insya-Allah. InsyaAllah kita pun ada streaming live dekat IG Al-Huda dan kita akan streaming juga dekat YouTube. Jadi siapa yang tak boleh nak masuk Zoom, boleh pergi IG Al-Huda. Boleh ke nak tahu sebelum start kan, nak tahu dah cakap semua orang ni daripada tahun berapa, kos apa, boleh tak? Kita santai-santai je hari ni, kita tak adalah macam formal sangat kan. Ni kan Hayati, Khairunisa macam kenal je. Okay. Boleh balas dekat komen Cik dah agak dah. Ustaz Iti Khairunisa. Hai Nisa. Okey, lagi Nisa je ada. Aina Munira, Faizati, Adia, Anis, Syahira. Boleh perkenalkan diri dulu ke? Tahun 3 business admin. Okey. Saya ada kawan business admin. Kita ada orang baru lagi, Syahira. So semua orang tengah cuti kan sekarang ni kan. Cuti semester kan, tapi insyaAllah akan ada juga yang masuk IPM. Tapi tak semua kos kan, ada beberapa je. Okey, ahlan wa sahlan yang dekat IG live. Cuma dekat YouTube macam mana? Okay, kat YouTube pun kita ada buat live juga. Okey, boleh tak kita start lagi dalam 3 minit lagi boleh? Okay. Okay, insyaAllah. Kita banyakkan selawat kan, sebabnya malam ni adalah malam Jumaat kan.
Lagi 1 minit kita akan start. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okay, insyaAllah. Izinkan saya untuk share screen dulu. Okay. Naklah kita berkati majlis kita pada hari ini kan, walaupun kita just santai-santai je, tapi kita naklah Allah berkati kan majlis kita dengan kita buka Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, so insyaAllah kita ni ada streaming dekat IG, dekat YouTube dengan dekat Zoom kan. Untuk kita bagi tahu kawan kita kan, siapa yang ke lapangan tu untuk menyertai kita kan pada malam ni kan. So alhamdulillah kan, kalau dekat Serdang sekarang ni tengah hujan. Hujan renyai-renyai kan. Maksudnya petanda yang baik lah kan. Moganya Allah ni bagi kita kelapangan waktu untuk kita join supaya kita ni dapat sesuatu lah daripada slot kita malam ni kan. Jadi baik teman-teman sekalian, insyaAllah kan slot buku apa hari ini adalah salah satu slot yang kita akan adakan dalam series AIF kita. AIF tu kalau siapa tak tahu lagi, Alhamdulillah it's Friday. So kita akan buat tiap-tiap malam Jumaat. Kalau sebelum ni slide AIF kita jemput panel-panel kan. Kita adakan bual bicara motivasi dengan UPM, dengan hospital pengajar UPM, dengan minggu lepas Universiti Islam kan. Jadi malam ni kita buat satu kelainan lah, yang mana kita akan buat book review. Selalu kita akan dengar journal review kan. Hari ni kita buat book review. Jadi book review kita ni kita namakan lah macam skema sangat kan book review kan. Jadi kita bagi nama buku apa hari ni kan. Jadi bagi episod pertama ni kita bawakan buku interaksi dengan Quran. Jadi macam semua orang boleh nampak kan dekat yang saya share screen tu, buku interaksi dengan Quran. Ni kalau nak nampak juga, ni cover ni sebenarnya cover yang lama. Dia dah ada cover yang baru. So buku ni kalau saya nak share hari ni, dia terbitan Muassis Publication. Bolehlah nak cari kan Muassis ke mana ke boleh, ataupun cari buku yang sewaktulah dengannya. Tapi malam ni saya akan guna yang Muassis Publication punya. Okey, insyaAllah. Jadi sebelum kita mulakan, saya nak bagi satu persoalan lah kepada semua yang menonton kan. Kenapa
kenapa saya pilih buku ni? Kenapa kami pilih buku ni? Banyak je buku-buku lain yang ada sebenarnya, tapi kami memilih buku ini. Kenapa? Boleh teka-teki dulu. So, sebenarnya kenapa kita nak pergi kepada buku ini kan, interaksi dengan Quran, sebabnya Quran ni patutnya buku kan yang sepatutnya kita khatam dulu kan, kita habis baca dulu, kita dah well known lah Quran kan, before kita pergi buku-buku yang best seller dekat luar sana. Dan sukalah untuk saya memetik kan kata-kata daripada Imam Hasan al-Banna kan, di mana dia kata seseorang layak hairan terhadap sikap kebanyakan manusia terhadap kitab Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran Karim. Sebabnya sikap kebanyakan manusia pada masa sekarang terhadap kitab Allah ibarat sekelompok manusia yang diliputi kegelapan. Kegelapan dari segala penjuru, kiri, kanan, depan, belakang, semuanya gelap. Mereka ni kebingungan, berjalan tanpa petunjuk apa pun. Kadang-kadang mereka ni jatuh ke jurang, kadang-kadang membentur batu. Bentur tu maksudnya terlanggar batu. Ada juga yang kadang-kadang saling berlanggaran. Sebab gelap kan, kita nampak, so akan jadi je berlanggaran tu. Dan keadaan mereka ni akan terus demikian tersesat dan berjalan dalam kegelapan yang pekat. Padahal di hadapan mereka ada sebuah tombol elektrik yang andai kata mereka ni tekan dengan jari, maka dengan gerakan sedikit saja dapat menyalakan sebuah lampu yang terang benderang. So faham tak? Ini sebenarnya adalah satu analogi lah, perumpamaan yang Syekh Imam Hasan al-Banna kata. Nak katanya kita ni ada je Al-Quran tu, tapi kita tak gunakan. Sebabnya Quran ni Allah dah pelihara dia kan, beratus-ratus tahun dahulu kan, sejak dari zaman Rasulullah sampailah sekarang ni kan, tak terhapus lagi Al-Quran tu, masih ada lengkap. Kalau nak dibandingkan dengan kitab-kitab lain kan, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, semua dah bercampur kan, dah tak tahu yang aslinya. Tapi Al-Quran Allah pelihara sampai sekarang. Sebab itulah kita ni kenapa kami nak bawakan interaksi dengan Quran tu dulu kan, sebelum kita pergi ke buku-buku lain yang lebih menarik. Itulah memetik pada, bila kita tengok kata-kata Imam Hasan al-Banna ni, realitinya memang macam tu kan. Dunia sekarang ni manusia memang tengah berada dalam kegelapan kan? Berada dalam gelap, berjalan tanpa petunjuk kan? Sebab gelap kan, kita memang tak akan nampak apa-apa lah. Maksud bergelap ni dia adalah analogi kan. Maksudnya sistem kita sekarang ni adalah sistem yang sangat korup kan? Bankrupt tu sendiri kan, yang dengan ada rasuahnya berleluasa, dengan ribanya, dengan masalah sosialnya dan macam-macam lah, semua kes tengah menaik. Tambah-tambah lagi bila waktu PKP kan, ada yang hilang kerja, ada yang bercerai-berai, ada yang berlaku keganasan rumah tangga. So terlalu banyak lah umat manusia sekarang berada dalam kegelapan, tak tahu nak buat apa. Macam bila nak buat sistem baru je tak akan kekal kan, sebab sistem yang ada pun tak memenuhi keperluan manusia. Contoh kan, sistem yang kita ada kan, sistem feminism, sistem nasionalism, sistem macam-macam lah kan, macam-macam lagi lah sistem yang kita ada kan. Kalau yang belajar tu lagilah tahu kan, sistem-sistem apa yang ada dekat manusia, dekat atas muka bumi ni, tapi semuanya tak mampu pun untuk untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Dan apa yang mereka ataupun kita boleh buat sekarang ni adalah hanya boleh berdoa, menangis dan bersedih je. Pelik kan? Padahal Imam Hasan kata, padahal dekat depan kita tu ada kitab Al-Quran. Ada kitab Al-Quran kan. Tak kisahlah saiz besar ke saiz kecil ke, tak kisah. Tapi ada je, tapi kita tak pandai kan, tak reti ataupun tak tahu nak guna macam mana, ataupun kita ni guna Al-Quran separuh-separuh.
Guna masa separuh tu maksudnya macam kita suka ambil part-part part-part lah by part. Ambil bahagian cakap pasal contoh aurat je. Kita ambil sebahagian cakap pasal harta je. Tapi kita tidak mengambil Quran secara sepenuhnya. Padahal Al-Quran tu adalah petunjuk kita kan, cahaya kita pada zaman sekarang ni kan. Zaman yang penuh fitnah tu sendiri. Okay. So sebab itulah kami bawakan buku interaksi dengan Quran tu sendiri lah. Untuk sebagai episod pertama kami. So ini adalah sebahagian daripada isi kandungan buku IDQ. Kalau saya panggil buku IDQ je lah. Lebih ringkas kan. Ni sebagai isi kandungan je, panjang lagi. So kita akan, saya tak adalah nak kupas satu buku kan. Kalau kita kupas satu buku ni mungkin perlukan 2-3 hari kot kan. Tapi kita hanya nak pergi kepada kenapa kita harus baca buku ni ataupun cari buku yang sedemikian rupa lah. Okey. Ini ada satu ayat kan, firman Allah SWT yang bermaksud, dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu yang ditinggalkan ataupun tidak dipakai. Surah Al-Furqan ayat ke-30. Okay, kalau kita tengok ayat ni, dia macam satu luahan kan, ataupun satu rungutan ataupun satu kekecewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, yang kalau saya baca the first time saya akan rasa macam terduduk dan tersentak. Macam bagaimana mungkin Rasulullah yang kita kenal melalui sirah tu boleh ungkapkan rungutan ataupun kekecewaan sedemikian rupa kan. Dia kata kaumku tu siapa? Kita lah kan, kaum Nabi Muhammad tu sendiri kan, yang telah menjadikan Al-Quran ni ditinggalkan, tidak dipakai, mahjura tu sendiri. So sangat sedih lah kan, Rasulullah boleh ungkapkan kata-kata macam ni kan, rungutan yang macam ni. Kenapa kan? Ada satu hadis riwayat kan daripada Aisyah kan, dia kata beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah hari yang lebih menyedihkan baginda berbanding hari Uhud? Peristiwa Uhud. Okay. Kalau semua orang nak tahu, peristiwa Uhud di mana banyak para sahabat telah gugur kan, telah syahid tu sendiri. Mus'ab telah gugur, Hamzah, bapa saudara Nabi kan, yang disayangi gugur kan. Dan Uhud tu, kita nak kata kita menang pun macam half-half lah kan. The first moment kita menang, tapi disebabkan kelalaian pasukan mana, pasukan Khalid Al-Walid dia menyerang kan daripada belakang. So menyebabkan Rasulullah waktu tu hampir-hampir dah nak syahid kan, sebabnya banyak sangat luka-luka. Tapi alhamdulillah kan, ada para sahabat yang melindungi Rasulullah. So kalau peristiwa Uhud tu sangat menyedihkan lah, sebab banyak para sahabat meninggal. Tu satu. Dan peristiwa Taif. Kalau kita tahu peristiwa Taif ni, Rasulullah dengan Zaid bin Harithah kan nak pergi berdakwah, tapi ditolak kan. Malah Rasulullah dengan Zaid ni dibaling batu kan, sampai meluka-luka, sampai melecet kaki Rasulullah kan. Tapi walaupun Rasulullah ni ditolak dia punya dakwah dia, Rasulullah mendoakan agar apa? Rasulullah berkata kan, ya Allah, engkau jadikanlah tulang sulbi penduduk Taif ini melahirkan zuriat yang akan beriman kepadamu. Rasulullah doa yang orang yang telah menolak dia punya dakwah dengan lahirkan zuriat yang baik-baik. Bukan rungutan, apatah lagi nak balas dendam. Kalau kita kan, orang cakap kita benda yang jahat pun kita dah nak balas dendam kan, kita macam dah geram kan. Tapi Rasulullah tak pun. Teruk macam mana peluka Rasulullah tidak pun mendoakan kejahatan ataupun apatah lagi nak balas dendam. Itulah Rasulullah yang kita kenal kan, berbeza dengan apa yang ayat Quran kita baca tadi kan, surah Furqan ayat 30 tadi tu. Macam
macam mana Rasulullah ni boleh melahirkan satu rungutan, satu kekecewaan tersendiri. Kenapa? Pernah tak kita berfikir-fikir? Kan? So kita tak payah tengok lah kan kepada orang lain sendiri kan. Kita tengok dulu kepada diri kita kan. Kepada masyarakat kita sekarang, kepada keluarga kita, kepada diri kita sendiri kan. Kita yang sebenarnya tengah meninggalkan Al-Quran. Terkejut tak? And kita tengah meninggalkan Al-Quran jauh ke belakang sana, jauh sangat. Walaupun secara fizikalnya kita ada. Kan? Walaupun jarak dengan Quran dekat je sebenarnya. Saya percayalah kan, semua orang mesti ada Quran personal salah satu kan. Quran kecil ke, Quran besar ke, yang ada terjemahan ke, tak ada terjemahan ke, mesti ada kat bilik. Bilik, dekat pejabat, dekat rak-rak buku mesti ada. Ada yang bagus lagi yang gantung kan. Gantung ayat Quran, nak masuk rumah tu ada gantung ayat Quran. Surah ayat Sibuk Dinah ke, ayat kursi ke, semua ada. Betul tak? Tapi kita ni sebenarnya tengah meninggalkan Al-Quran. Tak? Meninggalkan ni maksudnya bukanlah kita ni tak ada Quran ataupun kita tak baca Quran, tapi meninggalkan ni dari sudut pengamalan dia dan spiritual dia. Faham tak? Maksudnya kita ni mungkinlah saya kata seperti yang saya kata awal-awal tadi kan, mungkin kita ni baca je tapi mungkin kita tidak mengamalkannya kan? Ataupun kita tak rasa kita tak rasa apa yang Al-Quran tu nak beritahu kita. Macam tu. So, kita bukan nak menyalahkan sesiapa di sini kan, tapi kita melihatlah kepada diri kita sendiri kan, macam mana kita menggunakan Al-Quran itu sendiri kan. Adakah kita menggunakan saat kita dalam kesusahan je kan. Bila kita susah, bila hati kita tak tenang, kita akan baca Quran kan. Ataupun kita baca Quran waktu-waktu tertentu. Contoh waktu tertentu apa? Nak tidur malam, setiap hari Khamis, setiap hari Jumaat ke, baca Yasin, baca Al-Kahfi ke, ataupun bila nak halau hantu kan, bila kita rasa kita tengah diganggu, kita baca ayat Quran. Mula kan, terkuah semua kan ayat Quran yang selama ni tak pernah hafal, kita hafal kan. Yasin, Al-Mulk keluar semua kan. Maksudnya adakah waktu-waktu macam tu je kita baca Quran, ataupun sepanjang hari ataupun kehidupan kita ni berasaskan ataupun mengikut panduan Al-Quran tu sendiri. Inilah yang penulis nak sampaikan kan. Kita ni tengah meninggalkan Al-Quran. Boleh jadi kan kita baca untuk jampi-jampi je semata. Okay. Jadi tidak ada jalan lain lah melainkan kita ni kembali dan memahami Al-Quran tu sendiri. Tak ada jalan lain lah supaya kita ni tidak meninggal Al-Quran, melainkan dengan kita kembali berinteraksi dengan Al-Quran tu sendiri. Okey, ni ada beberapa keping gambar lah kan. Dekat IG tak dapat tengok pula kan, tapi tak apalah, saya akan bagi tahu lah kan. Beberapa keping gambar keratan akhbar ataupun statistik lah yang menunjukkan kes cubaan bunuh diri ni semua yang latest kan, tahun 2020 lah. 2021 tak keluar lagi. Kalau ada saya akan tunjuk kan. Ni sekiranya kalau semua tahu popular lah kan kes bunuh diri, cubaan bunuh diri. Top 10 sugar baby university in Malaysia dan peningkatan statistik kes penceraian. So macam kes-kes ni semua kan, kalau kita tengok semakin hari semakin meningkat. Tak ada pun yang menurun ataupun ini baru 3 kes lah kalau kita tengok kan. Kalau kita baca di akhbar tu, di radio ke, di internet ke, lagi banyak kan berita-berita yang menyedihkan. Ini hanyalah
sebahagian daripada berita-berita yang kita ambil. Jadi ini kesemua ini kan, kesemua berita ni kalau kita tengok inilah kesan daripada kita meninggalkan Al-Quran. Yang sepatutnya Quran tu membimbing kita ke jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi khabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahawa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat ke-9. Sepatutnya Quran tu membimbing kita kan. Seperti firman Allah kan. Quran ni patutnya memberi kita petunjuk kan. Huda tu sini petunjuk yang paling lurus. Bukan lurus je, paling lurus. Bukan bagi petunjuk je. Patutnya bagi kita berita gembira juga. Berita gembira yang kita akan mendapat pahala yang besar siapa yang mengerjakan kebajikan. Tapi sekarang kita nampak benda tu berlaku. Maksudnya kita ni ada je Quran. Semua orang pasti ada Quran kan. Dekat rumah ada gantangan Quran. Tapi kenapa Quran ni tak mampu untuk memberi kita petunjuk kepada jalan yang lurus? Kenapa kes-kes sebegini ada malah makin meningkat? Itu yang kita kena fikirkan. Kenapa? Kenapa? Kalau kita tengok kat sini kan, ini adalah sebenarnya kes-kes sebegini kan, berita-berita sebegini dia adalah a part of sebahagian daripada rancangan-rancangan musuh kita. Rancangan-rancangan musuh kan yang tidak sukalah kepada Islam tu sendiri kan. Dan Allah pun telah membongkarkan rahsia mereka dalam surah Al-Fusilat ayat ke-26 kan. Allah kata apa? Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya supaya kamu berjaya mengalahkan mereka. Dan artinya selain kita sendiri yang menjauhi Al-Quran, sebenarnya itu adalah salah satu misi kan. Misi orang kafir untuk menjauhkan kita daripada Al-Quran itu sendiri. So saya memetiklah daripada satu kata-kata bekas Perdana Menteri Britain abad ke-19, William Edward. Dia kata, kalau saya baca ni seram lah. Dia kata, sia-sia kita memerangi Islam dan tidak akan mampu menguasainya selama di dalam dada para pemuda-pemudi umat Islam ni adanya Al-Quran. Tugas kita sekarang ni adalah mencabut Al-Quran dari hati mereka. Baru kita akan menang dan menguasai mereka. Dengan minuman keras dan muzik adalah cara yang lebih baik untuk menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 meriam ataupun bom. Oleh kerana itu, tanamkanlah ke dalam hati mereka rasa cinta terhadap harta dan seks. Na'udzubillah min zalik kan. Artinya sebahagian daripada berita-berita yang kita tengok berita-berita dekat internet, dekat akhbar tu semua, dia adalah sebahagian juga daripada perancangan musuh. And kita ni tengah dipermainkan oleh musuh Islam tu sendiri kan. Untuk memang mereka ni nak kita ni jauh daripada Al-Quran. Sebab dia tahu kita punya kekuatan adalah Quran. Kalau orang yang betul-betul memahami isi Al-Quran, betul-betul menggunakan Al-Quran sebagai panduan hidup dia, dia akan jadi sebuah kekuatan. Tapi malangnya tidak kan. Kita ni tak tahulah nak cakap apa maksudnya kita tak betul-betul guna ataupun kita lalai terhadap Al-Quran itu sendiri sampai kan musuh menggunakan kita dengan cara yang sangat licik. Kalau tengok Malaysia sekarang
oh lah macam cerita dekat televisyen tu dah berapa banyak kan. Yang tidak minta aurat tu satu kan. Hmm, banyaklah kes-kes terbaru, yang kes LGBT kan. Um, banyaklah mal-mal kita ke, apa tak, terlalu banyak dah benda-benda yang boleh melalaikan kita daripada Quran. Betul tak? Uh, sampaikan kita guna Al-Quran ni mungkin itulah untuk baca ataupun hafaz je semata-mata without tanpa kita ni faham isi Al-Quran yang sebenar. Jadi sebab itulah kita ni nak kembali kan kepada diri kita kan, apa yang kita sepatutnya kena buat. Apa yang kita patut buat. Apa yang kita patut buat. Okey. Ini pula adalah saya ambil, mari kita sama-sama hayati kan teks ucapan seorang syekh kan dalam karya buku beliau iaitu Dasar-Dasar Islam, Syekh Abu A'la Al-Madudi. Okey. Kalau kita tengok sini kan, umat Islam adalah satu-satunya umat yang paling beruntung di dunia sekarang ini kerana mereka memiliki wahyu Allah yang terpelihara dalam keadaan yang utuh dan dalam bentuknya yang asli. Bebas dari kekotoran campur tangan manusia. Masya Allah. Kita ni adalah dia kata, umat Islam yang paling beruntung. Setiap kata-kata yang ada di dalam Al-Quran tu masih persis sama dengan ketika ia turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun umat Islam juga adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Kerana apa? Walau mereka ni memiliki wahyu Allah, tapi mereka tidak dapat memperoleh berkat dan manfaat wahyu tersebut yang sebenarnya tidak terhitung banyaknya. Sedih kan? Sedih lagi kan? Macam bertalu-talu malam ni kan. Kita ni, dia kata kita ni adalah orang paling beruntung sebab Al-Quran, tapi kita juga orang paling malang kalau kita tak dapat manfaat Al-Quran. Macam tu. Jadi apa yang kita patut buat sekarang adalah memahami isi Al-Quran dan menurutinya adalah satu kewajipan sini. Benda yang kita nak, lah. Okay, contohnya kita tengok kan, saya bagi satu perumpamaan ataupun analogi kan. Contoh kalau ada orang yang sakit kan, contoh dia sakit diabetes kan. Jadi dia pun buka buku diabetes kan, macam mana nak rawat dia, macam mana kena buat apa, macam tu. Dia baca je. So dia baca dengan dengan harapan dia boleh sembuh penyakit dia. Jadi bila kita baca perumpamaan tu kan, kita akan cakap orang tu apa? Ya betul dia ni, macam tak logik kan. Macam mana dengan baca buku tentang penyakit boleh sembuh penyakit dia? Nampak tak? Macam tak logik kan. Kalau awak nak sihat daripada penyakit tu, mestilah kena makan ubat, kenalah jalankan rawatan dialisis, kena buat macam-macam lah, kena makan makanan sihat juga. Tak boleh awak baca buku macam mana nak sihat, tu je. Dengan harapan awak nak sihat. Tak boleh kan? Tak boleh. Itulah juga apa yang sebenarnya kita tengah buat. Faham tak? Kita akan macam, hanya orang yang berfikiran yang baca buku boleh sihat tu gila kot selayaknya untuk gila kan. Tapi sedar tak sedar sebenarnya benda tu juga yang kita tengah buat dekat buku yang dikirimkan oleh doktor terpandai untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita ni. Faham tak? Maksudnya Allah SWT tu sendirilah yang doktor yang paling terpandai untuk merawat penyakit-penyakit yang kita ada sekarang di atas muka bumi ni. Buku ni dah ada dah dekat tangan kita. Tapi
kita menyangka yang kita ni just dengan baca kita boleh sihat dah. Kita boleh selesai masalah-masalah yang ada kat dunia sekarang kan. Masalah-masalah diri kita kan. Masalah kesihatan mental ke, LGBT ke, apalah, apa-apa kan, bankrupt tadi tu kan. Dengan rasuahnya, kita fikir dengan baca Quran, dah boleh settle. Tak, tidak. Penulis kata tidak kan. Dengan membaca begitu saja, semua penyakit anda tak akan hilang. Tapi, benda yang kita kena buat adalah kena amalkannya. Saya kata memahami isi Al-Quran dan menurutinya adalah satu kewajipan itu sendiri. Jadi kita tak boleh samakan lain dengan kita ni baca buku-buku untuk sembuh, untuk sihatkan penyakit kita, kita boleh sihat. Kita boleh menjadi seperti sedia kala. Tidak. Okay, jadi apa yang penulis ni katakan dalam buku ni sendiri kan, untuk kita kembali memahami risalah Al-Quran kan, daripada doktor yang terpandai di atas muka bumi kan, iaitu Allah SWT adalah ada 5 cara, 5 langkah mudah untuk interaksi dengan Al-Quran. Jadi yang pertama apa? Merasakan Al-Quran itu adalah untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena interaksi dengan hati. Dan yang ketiga, kena belajar bahasa Arab. Dan yang keempat, latar belakang penurunan sesuatu ayat itu ataupun sesuatu surah. Dan yang terakhir adalah siapa kita. Itu adalah 5 langkah mudah lah dalam kita nak memahami dan mengamallah isi Al-Quran. Bagaimana mungkin kita nak mengamalkan Al-Quran kalau kita sendiri pun tidak memahami apa yang Allah cuba sampaikan. So adalah kita ada 5 langkah mudah ni. Dia bukanlah kena ikut nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 kan. Tak semestinya. Boleh just 5 dulu ke, 4 dulu ke, 3 dulu ke. Tapi lebih baik adalah kita ikut turutan kan, supaya kita faham. Sebabnya antara poin nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni adalah saling berkait. InsyaAllah. Jadi saya tak adalah nak kupas satu-satu langkah kan. Nanti boleh bacalah daripada buku ni sendiri, sangat menarik apa yang dikupaskan. Sebab buku ni dia bukan kata-kata penulis semata lah. Dia ambil daripada beberapa sumber yang termasyhur. Contohnya Fiqh Sirah, Tafsir Sirah Al-Azhar, Fi Zilalil Quran daripada Syed Qutb, Khawatir Quran dan Rakhid Matum, macam-macam lagi lah. Dan dia juga memuatkan beberapa kata-kata tokoh-tokoh lah, macam saya sebutkan tadi kan, Syekh Abdul Ala Al-Madudi, Syed Qutb dan sebagainya. Jadi kalau saya tertarik dengan satu kata-kata daripada penulis ni, dia kata salah satu keajaiban Al-Quran adalah kamu tidak boleh mengubah isinya, namun isinya mampu mengubah hidupmu. InsyaAllah. So itulah, kita tak mampu kan untuk ubah isi Al-Quran itu sendiri, tapi isi Al-Quran tu mampu mengubah diri kita, hidup kita sendiri. Jadi itulah seruan saya lah kepada semua untuk kembali pada Al-Quran dengan berinteraksi dengannya. InsyaAllah. Itu saja daripada saya pada malam ni. Untuk
episod pertama kita kan, slide buku apa hari ni kan, interaksi dengan buku interaksi dengan Quran, IDQ. InsyaAllah. Oh, ada orang tanya soalan. Sekejap ya, saya stop share dulu. Ada sesiapa nak tanya soalan ke? Jelas ke ataupun ada sebarang persoalan ke apa ke? Untuk further belajar apa banyak Al-Huda ada sediakan? Ada insyaAllah. Sebenarnya Al-Huda UPM ada buat support group. Kita ada tawanan support group. So insyaAllah di akhir slide ni kami akan buka link lah untuk sesiapa yang nak join support group. So insyaAllah kami berbasiskan Al-Quran, hadis, sunnah dengan sirah Rasulullah SAW itu sendiri. Cikgu Kliman. InsyaAllah Cikgu Kliman penasihat kita kan. InsyaAllah. Ada lagi soalan? So sebenarnya best sangat bila kita belajar Quran ni. Sangat-sangat best. Saya pun daripada dulu tak tahu apa-apa kan. Kan dulu kita suka tengok kan Quran yang berwarna-warni kan, tepi-tepi kan. Pernah juga macam terfikir, kenapa dia tanda warna-warni? Macam apa yang dia tanda kan? Kita sangat tertanya-tanya lah. Tertanya-tanya. Jadi bila Alhamdulillah bila dah join support group tu, barulah tahu kan betapa bestnya Al-Quran ni dan memberi sesuatu kelainan lah kepada hidup kita tu sendiri. So tidak dapat dinafikan lah, Quran ni sebenarnya memang akan membawa satu keajaiban lah kepada diri kita kan. Bukan dari segi segi apa separuh-separuh tapi keseluruhan hidup kita. InsyaAllah. Okay, di IG live kalau ada nak tanya soalan pun boleh. Masalah. Saya buka lah dalam 1 minit macam tu kan. InsyaAllah kita ada bilik gerakan Al-Huda kan di Masjid UKM, betul? Boleh guna macam-macam. Pusat sumber. Pusat sumber Masjid UKM. InsyaAllah. So kita tengah pandemi kan, COVID-19, jadi terbatas sikit untuk kita bergerak kan. Tapi insyaAllah bila kita dah kembali normal, kita akan buatlah aktiviti macam biasa kan, insyaAllah. Okay, saya kira ada. Maksudnya kalau yang bertanya ni Aida kan, kalau isi link tu insyaAllah akan dikontak. Jangan risau. InsyaAllah. Yang lelaki pun kalau berminat pun boleh isi link tu. Nanti kita salurkan kepada yang lelaki lah. Sebab kalau Al-Huda sendiri lebih kepada muslimah lah. InsyaAllah. Okay, tak ada ya? Tak ada apa-apa soalannya? Best, insyaAllah best. Alright, kalau ada kawan-kawan yang terlepas ke sesi ni, nanti kami akan bagi link YouTube untuk tengok. Untuk tengok lah, sebab kita kalau boleh kita nak semua orang tahu kan
betapa bestnya Quran tu sendiri kan. Sebelum kita nak pergi buku-buku bestseller yang di luar sana kan, novel yang tebal-tebal tu kan. Kalau novel tebal-tebal kita boleh habiskan. Apatah lagi kalau Quran yang ada 114 chapter je kan. Kita pun boleh habiskan. InsyaAllah. Okay. Kita boleh kita boleh tangguh kan dengan tasbih kifarah dan surah Tu'as. InsyaAllah. Jom kita ambil gambar dulu boleh? Jom semua peserta buka kamera. Masya Allah. Okey, 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekejap 1, 2. Okey, dah. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Tahniah Al-Huda. Alhamdulillah. Dapat dengar Sakinah punya kupasan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ada Boleh background join lagi di minggu depan. background pun cantik. Datang lagi. Pandai buat. Kawan. Alhamdulillah. Cikgu. Ya. Cikgu tak dengar. Sekejap. Nah, apa dia? Dengar tak? Terima kasih cikgu. Okey, alhamdulillah. Datang lagi kepada next week. Nantikan next slide. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsirah. Alhamdulillah. Dah. Depan dulu ya. Sama-sama. Boleh ajak kawan lain.